من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memanjangkan umur kita. Allah Taala masih lagi memberi kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati, yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli tuan kuasa masjid Surau, Kampung Jaya, muslimin muslimat, alim ulama, ustaz-ustazah yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kita punya bacaan tafsir Al-Quran daripada kitab daripada pengarang Ustaz Ahmad Haji Sun Haji, orang Indonesia ni yang mengarang kitab tafsir Al-Quran, Amrul Athir. Baik, malam ni kita nak cerita tentang Al-Qari'ah. Kajian dengar Al-Qari'ah tadi dengan hafazan Al-Quran. Buka tu. Ni Al-Qari'ah. Qaf, alif, ra, ain, ta marbutah. Waktu lain qari dengan qari'ah. Tu hamzah. Ini ain. Qari'ah. Baik, surah yang ke-101 ada 11 ayat. Apa maksud al-qari'ah? Tadi qari dengan qari'ah beza dia. Ain dengan hamzah tu waktu orang pembaca Al-Quran lelaki, qari. Al-qari'ah pembaca Quran perempuan. Tetapi disebut dalam ni adalah Al-Qari'ah, Ain. Artinya hari kiamat. Mengandungi 11 ayat dari jenis Makkiyah, diturunkan selepas turunnya surah Quraisy. Baik, apa hubungannya dengan surah yang terdahulu, iaitu di akhir surah yang terdahulu, iaitu sebelum ni surah Al-Adiyat. Kita tak bacalah. Cuma nak disebut dalam ni adalah surah yang terdahulu ada disebut tentang kejadian hari kiamat. Sedangkan keseluruhan surah ini pula menggambarkan hari kiamat tersebut yang mengandungi peristiwa yang sungguh dahsyat dan amat menakutkan. Baik, sebelum tu anak dia ada 3 orang nak belakang. Kita jaga anak ini. Mak dia pergi kursus. Kena bawa eret 3 orang belakang. Lagi mak cik takut siapa dia pulak mana ayah mak ni. Tak ada. Ayah ada depan ni. Anak dia 3 orang puan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Ditanya, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Maka Allah Ta'ala memaklumkan ataupun Allah Ta'ala suka memulakan surah-surah Makkiyah ini dengan pertanyaan supaya kita berfikir, supaya orang yang ketika itu baru nak kenal Islam ni dia berfikir apa yang Islam nak bawa ataupun apa tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini. Maka sengaja disebut pada permulaan ayat ini Al-Qari'ah. Apa dia Al-Qari'ah itu? Apakah hari kiamat? Dan tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Kita biasa bila tanya
macam orang dalam kelas lah. Ataupun dalam ni kita tanya soalan. Siapa dia tahu? Kalau tak boleh balik. Pakat semua cari jawapan. Jadi begitu juga bila mana Allah Ta'ala tanya ni supaya kita sedar. Ataupun orang ni bila dok tanya, kalau dalam kelas kuliah lah biasa, ngatuk mata, dipanggil nama. Cik, cik baru nak cedera, segar lalu. Saya khabar benda ni. Jadi tak berani nak tidur. Jadi begitu juga kita manusia ni, Allah Ta'ala yang menciptakan kita, dia suka datangkan persoalan supaya kita berfikir dan kita sedar bahawa orang yang bertanya ni adalah orang yang maha mengetahui. Dia tak akan tanya. Orang ni ada dua. Sama ada dia tak tahu ataupun dia lebih tahu. Orang tanya soalan kadang-kadang nak uji. Ataupun orang tanya soalan, dia memang tak tahu sungguh. Jadi dalam kita ini adalah Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang manusia tidak ketahui. Maka Allah Ta'ala tanya ni bukan suruh jawab, tapi Allah Ta'ala nak terangkan apa dia Al-Qari'ah. Maka Allah Ta'ala memaklumkan kejadian hari kiamat yang dinamakannya Qari'ah. Jangan tukar kawan saya sekolah semazar batu buruk. Qani'ah. Qani'ah, puang. Qani'ah ni cukup lah ataupun merasa cukup. Qani'ah. Jangan tukar Qari'ah. Okay, kiamat. Nama anak hari kiamat. Bala dah acur buh. Baru ni tengok mari ada kawan saya dia baru kahwin kata, kalau nak nama anak, kalau puang 3 orang, saya pun masa tu dok fikir, anak saya 3 orang puang. Kata susah-susah cari nama, Sakinah, Mawaddah, Rahmah. Anak 3 orang. Kata mudah. Anak saya utama Hawa, sebenarnya nama isteri Nabi Adam. Hak kedua namanya Maryam. Nama ibunda Nabi Isa. Yang ketiga namanya Hajar. Masa tu dak mari pula nak letak Sakinah, Mawaddah, Rahmah. Senang. Tulis pun senang. Nak ingat pun senang. Jadi nama jangan bagi nama yang kena check lah. Orang lain ni macam-macam nama pelik-pelik. Bagi nama-nama yang mudah ingat, yang ada dalam Quran lebih baik, ataupun nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka samalah juga dengan nama-nama yang lain. Banyak nama hari kiamat ni, banyak nama. Al-Haqqah. Dalam surah Quran ada nama surah Al-Haqqah. As-Sakhah, Al-Qammah dan Al-Ghashiyah. Kita baca dah dulu Al-Ghashiyah. Maka dinamakan Al-Qari'ah artinya mengedor, menggedor. Ini bahasa Indonesia. Yakni kiamat itu bila berlaku akan menggedorkan dengan kerasnya pintu hati manusia, ataupun akan menggegarkan. Al-Qari'ah ni sebagaimana orang yang melaung ataupun memberi peringatan hingga orang tu takut, sangat menakutkan. Bahkan juga kesan kepada seluruh makhluk di angkasa yang besar-besar, menyebabkan langit terbelah, bumi bergoncang, gunung ganang dihancurkan menjadi debu, bintang-bintang jatuh berserakan, matahari dan bulan digulung dan berjatuhan. Nak katanya bila berlakunya hari kiamat, manusia ni jadi ataupun alam ni jadi tak ada terhala dah. Takut dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana takut ni dikatakan sampai budak-budak ataupun ibu yang mengandung gugur kandungannya sebab takut. Takut sangat. Yang amat bila mana bumi bergoncang. Kita tengok hari ni hari hujan dah. Musim kalau ikut dah masuk musim ya. Dah masuk musim. Lain ni dah tahu kala dah. Banjir biasanya musim bulan 12, bulan 11, bulan 12. Lain ni awal tahun ataupun tengah tahun. Baru ni banjir dekat Baling berapa kali dah. Berapa bulan lepas. Yang terbaru di Pakistan. Di Pakistan yang terbaru ni. Bulan ni baru berapa hari lepas. Yang banjir besar di Pakistan. Nak kabarnya dunia hari ni dah semakin tua. Kalau kata Nabi diutuskan 1400 tahun dulu, Nabi masa zaman Nabi sebut dah. Kiamat ni gini je. Dengan simbol 2 jari ni, celah jari ni, antara 2 jari ni, hendak kata dekatnya waktu hari kiamat. Dah bayanglah 1400 tahun telah berlalu,
banyak mana lagi tinggal ataupun dekat mana lagi baki ataupun masa yang tinggal untuk berlakunya hari kiamat. Jadi dunia ni nyanyuk dah. Sebagaimana orang tua yang dia jadi budak-budak balik. Tak ingat dah. Terpaksa pakai pamper, kecing, ngata rawa. Sebagaimana orang tua yang nyanyuk. Begitulah dunia hari ni tak tahu dah. Dia nak ikut jadual. Ikut dia nak kencing, nak berak, nak hujan, nak banjir, nak gempa bumi. Itu adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah selepas kita beberapa tahun lah berlaku tsunami besar yang paling last sekali berlaku di Aceh ataupun di Palu dah. Palu last sekali. Alhamdulillah lepas daripada itu kita tengok sambutan ataupun konsert-konsert ni, sambutan apa panggil hari Natal, hari Christmas. Orang dah kurang sambut. Jadi kita nampak kuranglah berlakunya bencana alam. Sebab apa? Sebab manusia ataupun dunia ni dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana manusia melakukan maksiat atas muka bumi ni, makhluk ataupun bumi ni marah. Bumi ni tak redha dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Maka sebab itulah paling dia murka bila mana orang sambut hari hari Natal, hari kelahiran Nabi Isa, anak Tuhan dia kata. Jadi manalah orang tak marah, kita pun kata Tuhan mana ada anak. Sebab orangnya ada akidah yang jelas, Allah Ta'ala itu adalah esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka begitulah dunia ni tak akan redha bila mana manusia melakukan sesuatu yang luar daripada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu keadaan manusia adalah seperti kelkatu yang bertebaran. Katu sebelum hujan keluar tak? Biasanya kalau umur saya duduk dekat pokok semangat tu, malam-malam kalau tahu dah katu mari petang-petang ni ataupun sebelum garik tu mari, standby tutup lampu laka satu rumah. Sebab katu ni dia akan pergi dekat cahaya, tapi tak tahu kadar mari terbang gitu. Dan katu ni baru ni Dr. Azman ada orang dia Jabi tu, dia buat status kata katu ni mari raya rumah kita tinggal sayap, tengok balik. Katu biasa pagi-pagi sayap penuh, badan tuang badan tak ada. Manusia seperti kelkatu yang bertebaran. Nak kata takutnya pada hari kiamat bila mana berlaku suami isteri saling tinggal meninggal, anak yang dikandung ditinggalkan berciciran, ibu yang mengandung apa panggil keguguran sebab takutnya budak-budak ataupun orang yang muda ni tiba-tiba beruban menjadi uban lah, rambut putih sebab takutnya. Jadi cik uban tu tua tau, bukan takut. Kan takut gini. Orang yang banyak mikir ni biasanya ada kawan saya umur muda daripada saya 30, dia tak apa 30 lagi berubah dah sebab banyaknya mikir. Contoh macam ni lah Raja Kamarul Bahrain, umur muda lagi tapi banyak mikir. Arkitek mikir nak buat bangunan gitu gini-gini. Masa kenal tu saya sekolah rendah lagi. Masa kenal dia tu kata arkitek hok buat masjid terapung tu lah. Bekas ada bandar Alipani dia ni tak ingat lah. Dan nak kabar ni muda lagi sebab banyaknya mikir. Tapi boleh jadi mikir ni ataupun ubah ni tanda-tanda orang yang takut ataupun ketika mana berlaku hari kiamat dia akan bertukar rambut daripada hitam menjadi uban. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Seperti benda yang lembut, cair. Macam kita main pasir tak? Buat pasir, gunung daripada pasir kat tepi patah. Bila tiup angin ataupun kita langgar sikit, habis jatuh. Ataupun air ombak mari jatuh seperti kapas ataupun seperti bulu yang dihamburkan ataupun bertebaran seperti mana bulu tu rengang je. Yakni pada hari kiamat yang menakutkan itu manusia menjadi panik dan bingung, tak tentu arah apa yang hendak dilakukan, seolah-olah mereka seperti binatang kelkatu yang bertebaran.
masing-masing tidak tentu arah dan haluan yang hendak dituju, samalah seperti yang disebutkan pada surah Al-Qamar ayat 7, ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Digambarkan pada hari kiamat itu kesannya menghancurkan gunung ganam. Makhluk yang begitu besar dan pejal akan menjadi seperti bulu binatang yang dihambur-hamburkan. Bayangkan pula kesannya kepada manusia, bertubuh lemah dan anggotanya cepat rapuh. Tidak syak lagi ungkapan-ungkapan kata ayat-ayat tersebut merupakan ancaman kepada manusia untuk menakut-nakutkannya. Maka kalaulah gunung yang besar, langit yang tinggi ataupun bumi yang mendatar ini tiba-tiba bergoncang, apatah lagi kita manusia yang sangat lemah. Baru akak barang sikit, oh salah juga. Kadang duduk je pun, duduk kuliah ni, bangun, salah juga. Nak kabur lemah je kita, betapa lemah lagi bila mana kita berhadapan dengan hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya, fa huwa fi 'ishatur radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan hati. Orang ni kalau dia ada ilmu, dia ada bekalan, dia ada kekuatan, marilah siapa pun dia tak takut. Dia tak takut. Ni dia digambarkan orang yang berat timbangan kebajikannya. Amalannya bila mana dia baik, marilah hari kiamat. Tetapi sebagaimana yang dalam hadis Nabi SAW, orang baik ni dimatikan sebelum berlakunya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tak temulah dengan hari kiamat, supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah, kematian yang baik. Kematian yang baik apa? Tak temulah dengan hari kiamat. Dia mati sebelum hari kiamat. Maka orang bersahar, apa yang dibuat orang dalam kubur selepas mana mati? Orang mati ni bila mana selepas habis saja ajal ataupun usia dia di atas dunia ni, maka Allah Ta'ala tarik roh dia daripada jasad. Maka baginya tak ada masa dah. Tak ada masa, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa yang perlu dia risaukan. Sebagaimana kita ni duduk atas dunia ataupun orang peceng. Orang peceng. Hari waktu dia kerja, sibuk. Pukul 8 nak paskap. Kerja. Bila mana habis je peceng, umur 60 ataupun peceng awal 58 ke tak? Tahu kita tak peceng. Umur 60, habis je kerja ataupun esok pagi, bangun pagi, tak tahu nak buat apa. Lepas main subuh, minum air teh, kopi lu kedai. Lepas kedai main duha tunggu zuhur. Nak kabarnya tak ada, dia tak ada terikat dah dengan mana-mana masa. Alam dunia ni sudah habis bagi dia. Maka orang kata dah orang mati zaman Nabi Adam lagi berapa puluh ribu tahun, berapa juta tahun. Bagi dia tak ada masa dah. Maka tak perlu risau. Kita yang atas dunia ni perlu risau. Apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah mikirlah hak lepas ataupun bukan kerja kita. Duk sibuk cari tanya orang buat apa dalam kubur lama-lama tu. Tak adil lah. Allah Ta'ala Maha Adil. Maka kita kena sibuk dengan apa yang kita, masa yang kita ada atas dunia ni. Nak buat bekal dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang ada bekal, fa amma man thaqulat mawazinu, thaqil, orang yang sakil, berat timbangannya, kebajikannya, fa huwa fi 'ishatur radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan hati. Dia relaxlah. Kita JPJ, mengaruh JPJ sini. JPJ mari tahan pula. Dah buat IC, dah buat rotek mati, boleh hejah. Kabel besar. Jadi orang yang ada kabel besar dengan Allah Ta'ala, dia tak bimbang bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah yang sangat dalam. Dalam satu hadis Nabi SAW kata, ketika mana lalu satu jenazah, orang yang mati diusung di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah SAW kata, kalaulah kita mendengar, orang manusia ni mendengar apa yang dikatakan oleh si mayat, maka kita akan pengsan. Sebab apa? Sebab mayat ni boleh jerit. Kalau dia baik,
dia akan segera cepat. Dia akan tenang dia. Tetapi kalau mayat ni ataupun jenazah ni orang yang fasik, orang yang banyak dosanya, dia akan meracau ataupun jerit macam kena histeria. Nak mana aku ni? Jangan buat aku pergi kubur. Jangan jerit. Kalau kita dengar ni, kita boleh pengsang. Sebab apa? Sebab tempikan ataupun jeritan tu sangat menakutkan. Sebagaimana orang kena histeria, jerit tu dah kira dah. Kadang-kadang tepik. Tak boleh bunyi. Kita buat lembut pula. Tepik orang kena rasuk. Mana kan? Ataupun orang yang dia sama ada dia kena rasuk ataupun dia kena orang yang marah tak sedar diri. Zaman sekolah dulu ada sains saya. Memang dia ni tak sedar. Tanya marah tu nak kata orang tak sedar. Kita terpaksa katak pula dia. Tumbuk muka tapar ni mesti sedar tak? Dia tak sedar. Dia gerang, dia marah tu siapa tak sedar ke diri. Jadi nak kabarnya mayat jenazah ni bila mana dia amalannya sedikit, dia akan jerit ataupun dia akan tanya ataupun tepuk terlolong lah. Mu nak buat gimana aku? Jangan buat aku pergi kubur. Aku nak balik. Dia duk maki hamu lah. Duk maki hamu. Ada pun orang yang baik amalan dia ataupun banyak amalan dia relax, tenang. Sebagaimana kita tengok orang yang mati dalam, orang sama ada orang tu mati syahid ataupun orang tu orang yang baik. Orang yang dimati macam seolah-olah seumpama orang yang tidur. Macam saudara kita di Palestin, di Gaza, ataupun orang yang mati syahid, kebanyakannya dia mati senyum. Sebab apa? Dia nampak dah tempat dia di mana. Orang yang Allah Ta'ala tunjuk tempat dia ni di syurga, ataupun dia nampak siapakah ataupun ke manakah dia akan pergi, dia akan senyum. Manakala orang yang amalannya buruk, dia akan takut. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang mati dalam keadaan yang mengerikan, muka dia, mata dia, waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kematian yang buruk. Sebagaimana yang saya pernah ceritakan, ketika mana di Mesir ada kubur kan. Saya tunjuk kan, saya beritahu sebelum ni, kubur ni seumpama ada 2 buah bilik. Bawah tanah, kan kita kalau kita pergi Mekah, Madinah ataupun kuburan Baqi', kata di atas tu tak, dia ada bilik bawah tanah. Ada tangga turun ke bawah. Ada bilik lelaki, ada bilik puang. Jadi kalau di Mesir, dia tanah kubur ni kena beli. Kita sini wakaf tak? Dia ada juga sebahagian wakaf, sebahagian tu kena beli ataupun milik ahli keluarga. Kita sibuk beli tanah nak buat rumah. Dia orang sana beli tanah buat kubur. Jadi kubur ni satu tanah satu keluarga. Biasanya lah. Satu tanah satu keluarga. Dia ada satu pagar. Tepat tu, maka semua ahli keluarga ni akan tanam dalam satu tempat. Sampai ada kalau orang tu orang jenis miskin, lepas di keluarga dia mati, dia duduk atas kubur tu tidur. Kita pun pelik macam mana dia macam bangunan nak kata sesyahid lagi balik kubur kat Mesir, ataupun kubur dekat negara Arab, Saudi dak, Mesir. Dia kubur dia ni kita tengok macam bangunan comel. Ada dia panggil ikat bata lah, ikat bata comel, ada pintu masuk sekali. Jadi bawah ni ada satu bilik, ada 2 bilik, bilik lelaki, bilik puang. Bila mana ada jenazah baru, dia akan ataupun mula-mula jenazah masuk, dia akan simeng bilik, pintu bilik kecil je. Memang kita nak masuk pun kena tunduk. Saya pernah masuk bila mana jenazah. Jadi masuk bawah tu, bila mana mayat pertama tutup. Bila ada mayat baru kena pecah balik, kita masuk mula mayat yang kedua. Dia tak tanang, dia baringkan je atas ni. Jadi susung sampailah bilik tu penuh. Jadi nak kabarnya ada orang jenazah ni yang mayat dia ni ataupun jasad dia ni dah hancur. Kain seumpama dia baru meninggal padahal puluhan tahun dah. Dan ada pelajar kita, pelajar Malaysia lah, yang meninggal di Mesir, yang jenazah dia ni tidak tak hancur. Comel macam umpama baru lagi meninggal dunia. Bila mana cek amalan, siapakah dia ni adalah orang yang hafiz Al-Quran, hafal, orang yang menghafal Al-Quran. Dan bukan saja hafal, dia jaga hafalan dia. Jadi orang ni banyak amalan ataupun dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Dan ada satu kisah sebagaimana ada seorang wali Allah ni, bila mana dia mati ataupun sebelum mati dia berdoa supaya dia nak beribadah selepas dia mati.
Maka ada satu kisah, saya tak ingat cerita dia. Tapi jenazah ni bila mana mati, sebaik saja mati, bila mana orang tadilah, bila kubur orang ni gali, nak tanam pula kedua, dia tengok jenazah tu sedang duduk sembahyang. Duduk seumpama orang yang bersembahyang. Kan mayat kan kata buku. Kan asal dia duduk. Tiba-tiba dia bila mana nak letak jenazah yang kedua, jenazah tu duduk seumpama orang yang sembahyang. Maka ini antara orang-orang yang baik. Sebagaimana saya sebut tadi, dia tak ada masa dah. Jadi ada orang Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia hidup di alam selepas mana mati ataupun alam barzakh, dia masih lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang buruk di tempat dia di mana wama fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wama adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, iaitu api yang sangat panas. Jadi Allah Ta'ala menerangkan kesudahan manusia pada hari kiamat itu mereka terbahagi kepada dua, iaitu golongan yang berbahagia dan golongan yang celaka. Siapa yang ditimbang amalannya dan didapati bahawa yang mengandungi kebajikan itu lebih berat dari yang mengandungi kejahatan, dia akan dibalas oleh Allah dengan memberi kehidupan yang senang, bahagia lagi memuaskan hati, kerana akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dan siapa pula yang ditimbang amalannya dan didapati kebajikannya sangat kurang berbanding dengan kejahatannya, atau tidak ada langsung amalan yang dikira sebagai kebajikan, nescaya dia akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam dan dilemparkan ke dalam jurangnya yang paling dalam. Itulah tempat orang-orang yang berdosa, dinamakan neraka hawiyah kerana jurangnya terlampau dalam. Saya diketahui bahawa api neraka hawiyah itu sangat panas. Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita sekalian diselamatkan daripadanya dengan kelimpahan dan kemurahannya. Maka Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dua golongan tadi, orang yang baik, orang yang amalnya soleh, maka dia berbahagia. Ketika mana mati tadi, dia dah nampak tempat dia di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala orang yang buruk amalannya ataupun orang yang mati dalam su'ul khatimah, dia dah nampak tempatnya di neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan neraka hawiyah ni dikatakan dalamnya terlampau dalam, sehingga kan dikatakan pada suatu hari Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi dentuman seumpama dentuman buruh di siang hari. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, dengarkah kamu bunyi tadi? Dengar ya Rasulullah. Lalu tahukah kamu apakah bunyi tersebut? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ketahuilah, lalu Nabi SAW kata, ketahuilah bahawa itulah bunyi batu yang dilemparkan ketika mana diciptakan neraka dulu, baru jatuh ke dasarnya. Neraka ni lama dah, sebelum manusia diciptakan ataupun sebelum dunia diciptakan, Allah Ta'ala telah ciptakan terlebih dahulu syurga dan neraka. Maka ketika mana dibina ataupun diciptakan neraka, dilemparkan seketul batu. Dan ketika mana zaman Rasulullah SAW tadi duduk bersama para sahabat, batu yang mula-mula dilontarkan ketika mana diciptakan neraka tadi baru jatuh. Allahu Akbar. Berapa dalam tu? Kita duduk pakai sapah, korek. Tak. Kadang-kadang duduk pakai tepi rumah pun rasa bahang panas dah. Dan dikatakan api yang ada di atas dunia ni diambil daripada setitik ataupun bucu api neraka, lalu dicelup dalam 7 lautan sehinggalah boleh pakai pada hari ini. Ataupun orang kata seumpama matahari itu kita tengok panas dah. Api dunia ni baru sikit daripada api yang ada pada matahari. Maka api yang ada pada matahari itu adalah hasil ataupun puncanya daripada api neraka yang telah dicelup dalam 7 lautan. Nak katanya walaupun celup kita api biasa dicelup mati lah. Nak khabar panas dia celup dalam 7 lautan pun masih lagi hidup ataupun membara api tersebut. Maka apatah lagi dalamnya jurang neraka ni, wal iyazubillah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita ataupun tidak memasukkan kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kadang-kadang dia buat mudah, dia kata tak apalah, orang kita orang beriman ni masuk dulu neraka, lepas tu keluar masuk syurga insya-Allah. Nak tahu lepas terang ambil lighter tu bakar sekali. Ambil lighter tu bakar sekali tangan dia, ambil ujung jari. Kita kena matahari, kereta parking tengah panas pun kursi leather, kursi kulit tu necur, nepuh dah rasa. Ataupun kursi motor parking tengah panas, terus duduk. Kalau tak pakai suajing tu, tak pakai surat alam, pakai kain backup je, necur dah rasa, lepor masuk batu. Jadi nak main-main, jangan mudah-mudah. Minta sangat-sangat supaya jangan kita buat mudah-mudah kata. Kan Nabi kata orang beriman ni walaupun ada sekelumit sebesar zarah dalam hatinya iman, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Selepas Allah Ta'ala bakar dia dalam api neraka. Jadi dia kata, tak apalah, kita masuk ke syurga. Jangan. Nak lepas neraka tu ataupun di padang mahsyar kelak dah azab dah. Bukan kadang padang mahsyar ni, cerita bab nak mati ni pun Allah Ta'ala dah nampak. Tunjukkan kepada kita tempat yang baik bagi orang yang baik, tempat yang buruk bagi orang yang buruk. Maka untunglah kita ataupun kita berkerja-kerja ataupun lumba-lumba untuk bertemu ataupun menambah amalan kita dengan menunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan lebih-lebih lagi orang yang cakap depan ni, ustaz-ustaz ni kadang-kadang lebih diuji. Dia ngajar sedap, cakap depan orang, baca hadis Nabi, baca Quran, baca ayat Quran, ajak orang buat baik. Belakang orang dia jahat kali, lebih setan dari setan. Sebab apa? Sebab iblis menguji orang-orang yang berilmu. Iblis ni asalnya ketua para malaikat, orang yang alim. Tetapi kerana rasa riak, rasa bangga, rasa lebih besar daripada orang lain, maka Allah Ta'ala menguji dia sehingga dia dicampur ataupun dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang yang pertama hampir ke pintu syurga. Ni nak cerita nikmat dulu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat aku datang kepada pintu syurga, lalu aku meminta agar pintu syurga tersebut dibuka. Penjaga pintu itu berkata, siapakah kamu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu aku menjawab, Muhammad. Baginda bersabda lagi, penjaga itu berkata, untukmu sahajalah aku diperintahkan, tidak dibuka pintu ini kepada sesiapa pun sebelum daripada kamu. Maka sangat beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada orang yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Sehinggalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama yang akan masuk, dan siapa selepas itu kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadis menyatakan jarak di antara satu sisi pintu syurga dengan sisi yang lain adalah sejauh 500 tahun perjalanan dari timur ke barat. Allahu Akbar. Besarnya pintu syurga ni. Demikianlah luasnya pintu syurga. Dalam peristiwa yang berlaku pada hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi penghormatan menjadi orang pertama yang akan mengetuk pintu syurga dan memasuki syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk orang yang beriman. Hal ini selayaknya diberikan kepada baginda sebagai penghulu seluruh manusia. Kita dapat perhatikan juga, meskipun Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan menjadikannya sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, malah menjadi kekasih Allah dan diberi penghormatan bagi menjadi orang pertama memasuki syurga, namun Nabi Muhammad SAW tetap beradab dengan meminta izin ketika mahu memasuki syurga dan diperuntukkan oleh Allah baginya.
Maka daripada hadis ini Allah Ta'ala sendiri memuliakan Rasulullah SAW dengan menjadikan baginda orang yang pertama memasuki pintu syurga. Adakah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak mahu memuliakan baginda dengan penghormatan dan kedudukan yang sewajarnya bagi baginda? Maka tidak logik jika kita mengatakan malaikat tidak mengenali Rasulullah. Namun kita boleh katakan bahawa para malaikat begitu berhati-hati menjalankan perintah Allah. Hal ini demikian kerana mereka bertanya siapa yang mengetuk pintu syurga tersebut sebagai tanda memuliakan orang yang ditanya. Ni nak kaburnya, malaikat ni sangat berhati-hati. Tadilah dengan perkataan ataupun perbuatan yang dia nak buat, ditanya dulu. Kita bila tahu orang beriman ni walaupun sebesar zarah akan masuk syurga, akan masuk syurga selepas dibakar dalam api neraka, nak masuk neraka dulu. Tak mahu masuk syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Bodohlah. Dok cerdik panggil. Orang bagi shortcut, dia nak bagi long cut, lalu kok jauh. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita di kalangan umat Nabi Muhammad SAW dan dapat bersama-sama dengan Nabi untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah. Huru-hara kiamat ni panjang lagi. Sebab apa kita baca ni? Supaya peringatan kepada kita nak kiamat dekat. Sama ada kiamat berlaku sebelum ataupun selepas daripada kita mati, ataupun kita dulu yang kiamat kecil, atau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena bersedia. Tak tunggu matahari naik daripada barat. Jangan tunggu matahari naik daripada barat baru nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi taubatlah setiap hari, sebagaimana Nabi SAW bertaubat ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari, lebih daripada ataupun 1000 kali. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini sikit sebanyak cerita tentang hari kiamat dapat menyentuh hati kita, dan Allah Ta'ala menghimpunkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Bila mana Allah Ta'ala dah himpunkan kita dalam rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita dalam syurga Allah pula, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salat al-nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri ya sanafil ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Assalamu